السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada Fiqh Al-Qulub karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari hafizahullah Ta'ala. Sambungan kita pada pagi ini ialah pada muka surat yang ke-54, iaitu perbahasan tentang bentuk-bentuk penyakit hati. Yang diletakkan dan yang digariskan dalam buku ni ada beberapa jenis penyakit hati. Yang pertama ialah syirik, yang kedua ialah riak, yang ketiga ialah takbur ataupun takabbur, yang keempat ujub, yang kelima malu kepada manusia, yang keenam mengikut hawa nafsu, yang ketujuh malas, yang kelapan berhujah tentang qadar iaitu ketentuan Tuhan dengan cara yang salah, yang kesembilan buruk sangka, yang kesepuluh mengumpat, yang kesebelas hasad dengki, 12 mensia-siakan masa, 13 nifak, seterusnya melakukan amalan tanpa ilmu. Sebenarnya banyak yang dia senaraikan sini untuk perkara berkaitan dengan penyakit hati ini. Perbahasan kita yang pertama ialah syirik. Dalam buku kita muka surat yang ke-54 dia sebut bentuk-bentuk penyakit hati. Begitu banyak sekali antaranya ialah yang pertama syirik. Penyakit hati yang paling besar sekali ialah melakukan amalan syirik. Syirik kita maklum, maksudnya ialah tidak mengesakan Allah dalam sembahan. Mengesakan maksudnya menunggalkan. Lawannya ialah kita tidak menunggalkannya. Maknanya kita ada sembahan lain ataupun kita ada rasa hebat pada benda lain. Penyakit hati yang paling besar sekali ialah melakukan amalan syirik. Ia menjadi punca kepada segala keburukan, bencana dan kekotoran memasuki hati. Firman Allah Ta'ala suratul A'raf ayat yang ke-101, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Sesungguhnya negeri-negeri yang kami binasakan itu kami ceritakan sebahagian daripada khabar beritanya kepada kamu. Permulaan ayat ni Tuhan sebut tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Qura tu mari pada perkataan qaryah yang bermaksud kampung ataupun boleh jadi dengan maksud negeri bandar. Tapi maklum kita ni bila sebut qaryah kita faham kampung. Tapi ia bukan hanya spesifik kepada kampung semata-mata. Ianya boleh jadi pekan, bandar ataupun sebuah negeri yang besar. Tuhan kata naqussu 'alaika min anba'iha. Kami ceritakan kepada kamu cerita-ceritanya, berita-beritanya.
walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Apa cerita dia? Cerita dia, kampung-kampung ini, negeri-negeri ini, bandar-bandar ini telah didatangkan kepada mereka rasul-rasul kami daripada kelompok mereka, iaitu daripada orang situ juga, bukan orang luar, tapi daripada kalangan bangsa yang sama, bil bayyinat, dengan membawa tanda-tanda kebesaran. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Allah Ta'ala sebut mereka tidak mahu juga beriman, bahkan mereka mendustakan seperti mana dahulunya. Allah Ta'ala sebut perangai manusia, bila mana datang kepada dia keterangan, penerangan daripada Tuhan, memilih juga untuk mendustakan penerangan dan keterangan itu. Kadzabu dalam ayat ni, kalau kita tengok, ianya ialah satu fa'il dalam bahasa Arab, perbuatan yang memang disengajakan, bukan perbuatan yang refleks, tak sengaja, tapi memang sengaja untuk mendustakan. Bahkan ada sabdu lagi situ, kadzabu, maknanya memang mereka sudah merencanakan pendustaan terhadap al-bayyinat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Bahkan mungkin perkataan kadzabu itu juga bermaksud, kalau datang saja Rasul, kita akan buat macam ni, kita akan tipu segala apa yang dia bawa, kita akan dustakan segala apa yang dia bawa. Sebab mungkin kedatangan Rasul itu, sebelum datangnya Rasul ni, penduduk kampung tu dah ada cerita tentang Rasul sebelum ini, yang mungkin telah datang pada kampung lain ataupun tempat lain. Jadi mereka ni mewarisi penyakit tak nak beriman. Sebelum datang Rasul tu, mereka dah kadzabu, mereka mendustakan dengan membuat macam-macam usaha untuk mendustakannya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Poin yang kita nak ambil daripada ayat ni ialah penutup ayat tu, ataupun fasilatul ayah, penutup kepada ayat tu. Tuhan kata, demikianlah kami menutup hati orang-orang yang kafir. Yatba'ullah ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah Ta'ala menutup hati orang kafir. Perkataan ni yatba'u itu ialah perkataan yang, kalau kita belajar bahasa Arab, ianya ialah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan perbuatan tu berlaku, masih berlaku, dan berterusan akan berlaku. Maknanya orang kafir sini bukan hanya khusus kepada zaman Nabi, tapi orang kafir yang disebutkan sini ialah berterusan sampailah kepada kiamat. Dan sekiranya mereka ada masalah, tak nak beriman, tak suka, konspirasi terhadap wahyu, fikir macam mana nak tipu wahyu, maka Allah Ta'ala kata, itulah kesudahan yang akan kami beri pada mereka. Kami tutup, kami patri hati mereka. Sebab tu tadi dalam salat subuh tadi, saya bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat daripada suratul Baqarah, ayat 258 surah Baqarah. Tuan-tuan boleh balik tanda. Ayat ni penting sebab ayat ni Tuhan sebut Allahu waliyul ladzi, Allah Ta'ala yang menjadi wali kepada orang-orang beriman. Wali dengan makna penjaga. Apa fungsi penjaga kepada orang beriman ni? Tuhan ni bila mana dia nak jaga orang beriman, dia buat apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang beriman itu daripada kegelapan kepada cahaya. Dalam ayat 258, 57, Tuhan sebut wallazina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir itu wali-wali mereka ialah taghut. Taghut dengan makna sembahan. Sembahan tu boleh jadi daripada patung berhala, boleh jadi daripada raja-raja penguasa yang jahat, yang zalim, yang mana mereka-mereka ni yang menjadi wali kepada orang kafir ini, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mereka mengeluarkan orang-orang daripada cahaya kepada kegelapan. Kemudian Tuhan sebut ulaika ashabun nar, mereka ini semuanya ialah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka dalam neraka itu selama-lamanya. Allah Ta'ala sebut pada surah Baqarah ni ayat 257,
Allah Ta'ala penjaga pada orang beriman, sembahan berhala lah penjaga kepada orang kafir. Kesan daripada kedua-dua penjaga ni, apa yang dijaga tu dapat. Kalau orang beriman, keluar mereka daripada gelap kepada terang. Kalau orang kafir, jauh mereka daripada terang kepada gelap. Kemudian ayat 258, ayat 259, ayat 260, Allah Ta'ala tunjukkan bukti-bukti penjagaan Allah Ta'ala kepada orang beriman yang dia pernah jaga. Kalau orang baca ayat ni, muka surat ni, dalam mushaf muka surat 43, kita akan nampak Tuhan sedang bercerita kepada kita tentang siapa mereka yang telah dijaga oleh Tuhan. Contoh pertama Tuhan bagi ialah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sebab tu ayat 258 Tuhan sebut, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu lihat? Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu perkataan alam tara. Kita mungkin surah yang paling kita biasa dengar adanya perkataan alam tara ni ialah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perkataan alam tara, tidakkah kamu lihat? Tara tu maksudnya ialah suruh tengok dengan 2 biji mata. Tapi adakah ia bermaksud seperti itu? Ia bermaksud lebih dalam lagi. Allah suruh kita tengok dengan sudut pandang yang lebih dalam, yang lebih teliti lagi. Tidakkah kamu lihat menggunakan mata yang aku beri ini masuk ke dalam hati kamu? Masuk ke dalam hati kamu. Sebab tu kalau kita tengok, kita ni nak berjalan ke masjid, keluar rumah nak datang masjid, antara doa yang Nabi ajar kepada kita ialah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, lidahku bercahaya, pendengaran aku bercahaya, dan penglihatan aku bercahaya. Tadi 257 surah Baqarah Tuhan sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Orang yang datang masjid, dia baca doa yang Nabi ajar ni, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Kita nak hati kita bercahaya. Sebab apa? Fungsi cahaya kepada hati ni ialah menerangi hati itu sehingga turunnya rahmat Tuhan dan hidayah. Sebab tu bila mana kita baca Quran, kalau pendengaran kita, penglihatan kita tu diliputi dengan cahaya, kita akan dapat manfaat daripada Al-Quran itu. Sebab dalam doa tadi Nabi ajar wa fi basari nura, sekarang ayat Quran Tuhan kata alam tara, tidakkah kamu lihat dengan mata kamu, iaitu dengan pendengaran dan juga penglihatan yang paling dalam. Bukan tengok dengan mata semata-mata, tapi melihat dengan mata hati. Tuhan sebut contoh orang yang telah aku jaga ialah Ibrahim. Tuhan pun cerita waktu dia berdebat dengan Namruz ataupun Namrud. Apa dia kata pada Namrud? Dia kata alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ketika mana Nabi Ibrahim pergi jumpa raja tu, iaitu Namrud, Nabi Ibrahim kata, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud pun balas dengan Namrud kata, ana uhyi wa umiit. Kalau kamu nak cerita Tuhan kamu menghidup dan mematikan, aku pun menghidup dan mematikan. Dia pun bawa 2 orang, satu orang dia bunuh, satu orang dia biar. Dia rasa itulah menghidupkan dan mematikan pada kekuasaan dia. Lalu Nabi Ibrahim pun lanjutkan lagi perdebatan dengan Namrud. Dengan Nabi Ibrahim kata, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku lah Allah yang telah terbitkan matahari daripada belahan timur, fa'ti biha minal maghrib, sehingga dijatuhkan, diterbenamkan pada belahan barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah si kafir itu. Tapi dia diam je lah, dia tak nak beriman lagi pada Nabi Ibrahim. Sehingga Tuhan tutup ayat tu dengan Tuhan kata, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah Ta'ala tak akan beri hidayah kepada orang zalim.
Sebab zalim dan kafir ialah satu sifir yang sama. Orang zalim ialah orang kafir ialah orang zalim. Sama saja. Habis cerita Ibrahim, Tuhan datangkan lagi satu ayat 259, cerita Uzair alaihi salam. Sebahagian riwayat sebut ayat yang 259 surah Baqarah ni ialah kisah Nabi Uzair alaihi salam. Apa yang berlaku pada Nabi Uzair? Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Satu hari dia lalu pada satu kampung, perkataan qaryah ada juga ni. Kampung itu dalam keadaan tandus, tak ada apa pun. Sehinggalah terdetik dalam hati dia, macam mana Tuhan hidupkan balik ataupun Tuhan tumbuhkan balik segala apa yang ada di bandar ini, di kampung ini. Sehinggalah Tuhan tidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Lepas tu bangkit balik Nabi Uzair alaihi salam dan dia tengok makanan tak basi, tapi keldai yang dia naik tu dah tinggal tulang. Tuhan nak tunjuk dalil keesaan dia. Dalil keesaan dia. Tuhan nak tunjuk kepada kita dalil keesaan dia yang berlaku kepada Nabi Uzair alaihissalam. Tapi Quran tak mention nama dia Uzair ataupun tidak. Tapi nak sebutnya ialah orang kata apa, bahagian daripada bukti-bukti Allah Ta'ala bila mana dia menjaga orang-orang yang beriman. Sebab tu ada satu penisbahan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan ada orang pernah tanya kepada Imam Asy-Syafi'i, apakah bukti Allah Ta'ala itu esa dalam mengurus takbir makhluk dia? Dia macam minta dalil pada Imam Syafi'i. Bagi aku dalil, bukti Allah Ta'ala ni esa dan dia hebat dalam mengurus takbir makhluk dia. Imam Asy-Syafi'i kata, waraqatit tut dalilun ala wahdaniyatillahi tabaraka wa ta'ala. Daun tut. Tut ni bahasa Arab. Tut ni ialah raspberry. Buah raspberry tu Arab panggil tut buah tu. Imam Syafi'i kata, kamu tengok daun raspberry ni, itulah dalil esanya Tuhan. Jadi orang yang tanya tadi macam kebingungan sekejap. Ingat nak bagi dalil Quran ke hadis. Tiba-tiba dia suruh aku pergi tengok daun tut ni. Daun tut ni lebih kurang dengan daun anggur lah. Arab panggil tut, kita panggil raspberry. Okay. Kenapa? Dia minta lagi penjelasan. Imam Syafi'i kata, waraqatit tut ta'muha wahid. Daun raspberry ni dimakan oleh berbagai-bagai haiwan. Idza akalaha dudil qaz akhraja harira. Sekiranya ianya dimakan oleh ulat sutera, keluarlah daripada perutnya sutera yang elok. Wa idza akalaha an-nahlu akhraja asalan. Sekiranya ia dimakan oleh lebah, keluar daripada perut lebah itu madunya. Wa idza akalaha adh-dhabi akhrajal misk. Sekiranya daun ini dimakan oleh kijang, keluarlah daripadanya kasturi yang wangi. Famanil ladzi wahhadal aslu wa adadal makharij. Siapakah yang mengaturkan semua ni? Makan benda sama tapi keluar benda lain. Imam Syafi'i kata, ada beberapa haiwan dia makan benda sama je. Ulat sutera pun makan daun raspberry ni, keluar daripada dia sutera, kain sutera. Lebah pun makan, keluar pada dia madu. Kijang pun makan, keluar pada dia kasturi. Benda sama saja. Di sini kamu dah start, tak boleh nak buat apa dah. Tak payah duk baca Quran yang lebih lagi lah. Bukan kata tak payah baca ni, jangan baca langsung. Maknanya kalau nak faham keesaan Allah Ta'ala, sehingga kita ni betul-betul yakin, mengesakan dia, sehingga tak rasalah nak pergi syirikkan dia, tengok yang tu pun dah cukup. Dikatakan Imam Syafi'i ni ditanya soalan tu,
Tapi sepanjang pencarian saya, sanad yang mengatakan adakah benar Imam Syafi'i ini ditanya oleh soalan itu belum lagi dapat dipastikan. Tapi secara umum jawapannya betul. Jawapan itu ialah betul. Okay. Jadi dalam ayat 259 surah Baqarah, Tuhan sebut Nabi Uzair telah tidur 100 tahun sebab dia terfikir macam mana Tuhan boleh hidupkan bandar yang tandus ni. Waktu dia tidur tu, dia berjalan pergi satu kampung, dia lalu di kampung ni dah hancur dah. Dia terfikir tu, dia mengantuk, dia tidur. Tuhan nak tunjuk kebesaran. Waktu dia bangkit tidur, dia tak tahu dia tidur lama mana. Quran sebut, dalam ayat tu sebut, dia telah tidur selama 100 tahun. Waktu dia bangkit, makanan bekal yang dia bawa elok, tapi keldai yang dia naik dah mati dah. Sepatutnya makanan lagi cepat expired daripada keldai. Tapi Tuhan nak tunjuk, aku boleh buat lebih daripada tu lagi. Sebab tu petunjuk dalam ayat tu Tuhan sebut annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala sesuatu dengan ketentuannya yang tepat. Lepas daripada Tuhan cerita Nabi Uzair, patah balik muka surat seterusnya, bukan patah balik, terus kepada muka surat seterusnya, muka surat 44, sebut lagi nama Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim pernah minta pada Tuhan, wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku macam mana kamu hidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, ambil seekor burung, potong bagi 4 bahagian, letak di atas bukit yang berbeza. Sebelum sempat kamu turun, keempat-empat bahagian burung tu dah bercantum dan terbang dah. Kebesaran Tuhan. Cuma dalam ayat ni, dalam susunan ayat ni, antara yang menariknya para ulama sebut, ada cara nak suruh kita ni mendapat penjagaan Tuhan. Ada cara dia. Kalau kita buat benda ni, kita akan dapat macam mana Ibrahim dan Uzair tu dapat. Apa dia? Iaitu pada ayat yang ke-261, Tuhan pun cerita tentang besarnya pahala orang yang boleh sedekah dan infak. Antara tanda orang tu beriman ialah dia boleh sedekah dan infak. Kalau dia bakhil, kedekut, dia tak masuk dalam penjagaan Tuhan. Dia tak masuk. Sebab tu dalam hadis Nabi ajar pada kita doa berlindung daripada sifat bakhil ni. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu daripada malas dan bakhil. Sebab dengan adanya malas, bakhil lah orang tu. Dan juga lemah dia hidup sekali. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi wal bukhli wal jubni. Minta lindung daripada 4 perkara. Malas, lemah, kedekut, bakhil dan pengecut. 4 ni kalau ada pada diri satu orang tu, dia tak akan dapat waliullah pada diri dia, penjagaan Allah Ta'ala pada diri dia. Sebab kesinambungan ayat ni kata para ulama, lepas pada Tuhan cerita Tuhan yang menjaga orang beriman, yang keluarkan orang beriman daripada gelap kepada terang, dia datangkan bukti Ibrahim, Uzair, Ibrahim sekali lagi. Lepas tu cerita pula tentang kemuliaan infak, sama ada infak wajib ataupun infak sunat. Sebab tu perkataan sedekah tu namanya sedekah, bermaksud membenarkan iman. Sedekah maksudnya benar. Jadi satu orang ni dia nak tahu diri dia tu ada syirik tak ada syirik, sejauh mana dia mudah memberi sedekah kepada orang, terutamanya kepada kelompok-kelompok yang meminta-minta ataupun yang tak meminta-minta. Sebab tu Quran sebut tanda orang beriman ni ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang beriman itu ialah orang yang infak pada waktu senang dan susah. Sebab dia bukan kira waktu senang baru dia infak, dia perlu pada infak, tak kira waktu apa pun. Sebab itulah indikator, kayu ukur kepada keimanan. Jadi antara bentuk penyakit hati yang mungkin kita boleh letak sekali dalam ni, daripada syirik, dia akan pergi, antara sebelum dia pergi ke syirik tu, dia akan ada masalah kedekut, malah ni, sebelum dia nak pergi kepada syirik tu. Sebab tu orang-orang yang
kedekut dan malah ni, akhirnya dia lebih selesa dengan meminta selain pada Allah Ta'ala. Dia tak ringan nak meminta pada Allah Ta'ala. Dia lebih selesa minta. Dia lebih selesa pergi kepada asbab dulu sebelum dia minta kepada pemilik kepada asbab tu. Dia bangkit pagi, dia fikir nak cari orang mana untuk diberi pertolongan. Dia tak minta pada Tuhan lagi. Itu pun termasuk daripada bibit-bibit kesyirikan. Dia tak pergilah kepada syirik sehingga keluar kepada Islam. Cuma latihan nak pergi tu ada. Exercise untuk pergi ke yang lebih parah lagi. Mungkin dia akan pergi lepas pada tu, dia akan ragui takdir Tuhan terhadap dirinya. Jadi cara nak imbang kena sedekah, dan cara untuk sentiasa kita ni segar dalam berharap pada Allah Ta'ala ialah dengan memperbanyakkan tasbih. Sebab tu tasbih tu mustahak. Sebab tu dalam salat pun ada tasbih. Dalam kehidupan seharian kita ni banyak tasbih. Sebab ianya ialah pembantu kepada neutralize kita. Dia nak meneutralkan kita supaya sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala, mensucikan diri, redha dengan segala ketentuan yang diletakkan kepada Allah Azza wa Jal terhadap diri kita, tapi berusaha untuk keluar dan meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Muka surat 55 dia sebut dia sebut sini, dia kata orang yang melakukan amalan syirik, orang yang melakukan amalan syirik sebenarnya sentiasa berada dalam keadaan takut dan gelisah. Dia takut kepada segala sesuatu dan tidak merasa aman daripada segala aspek, meskipun pada zahirnya kelihatan tenang sahaja. Ini kerana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Maksudnya kami isi ke dalam hati orang kafir itu ar-ru'ba. Ar-ru'ba sini ialah perasaan gelisah, gerun, rungsing, semua berkumpul pada kalimah ar-ru'ba itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka ni ada masalah asyraku billah, mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Syirik pada Allah Ta'ala ni janganlah kita nampak semata-mata sembah berhala. Sebab syirik tu pun ada pembahagiannya. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali ni lah sembah berhala, melakukan penghormatan kepada benda lain secara terang-terangan, membesarkan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih bahayanya ialah syirik khafi ini. Sehingga dalam hadis Nabi sebut, Nabi bimbang syirik khafi ini berlaku kepada umatnya lebih daripada Nabi bimbang terkenanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman. Antara bentuk syirik khafi ialah riak, takbur, ujub, sum'ah ni. Yang ni mungkin dalam kehidupan harian kita ni melintah benda-benda ni. Kalau kita layan, maka ia akan menjahanamkan tauhid kita. Ia akan menjahanamkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu kita kena minta lindung kepada Allah Azza wa Jal supaya tidak terkena dengan syirik ini, terutamanya syirik khafi. Sebab syirik khafi ni dia sangat halus, licik. Syaitan memasukkan perasaan-perasaan itu ke dalam hati kita. Syirik sebenarnya menunjukkan seseorang sanggup mengutamakan sesuatu yang lain daripada kehendak Allah dan Rasulnya dalam segala perkara, sehingga dianggap seolah-olah dia menyembah perkara tersebut. Ia juga menggambarkan sejenis ikutan terhadap nafsu ammarah yang dilarang. Dia datangkan dalil dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, ni muka surat 56, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Inilah maksud daripada syirik khafi ni. Tuhan kata, tidakkah kamu tengok bagaimana sekelompok manusia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tak sembah berhala, tapi keinginan yang ada dalam diri itulah selalu diutamakan. Nafsu diganding dengan syahwat, akhirnya yang inilah yang dia ikut hari-hari. Dia bangkit pagi, dia mungkin bangun awal pagi,
macam orang nak pergi masjid subuh juga, tapi dia bangkit pagi, dia fikir dia nak makan benda ni, dia nak jumpa orang ni, dia nak deal dengan orang ni. Dia tak beri apa-apa peruntukan pun untuk menyembah Allah di awal paginya ataupun di awal harinya. Jadi inilah yang termasuk dalam surah Al-Jasiyah ni, bila mana Tuhan kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu tengok bagaimana sebahagian orang dia ambil nafsunya sebagai Tuhan? Kesannya apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Ta'ala sesatkan kerana diketahui. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kalau kita tengok terjemahan pada muka surat 56, terjemahan ayat tu, Tuhan sebut, dengan yang demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur dan ingkar, dan dimeterai pula atas pendengarannya dan hatinya. Kesan tak jaga lintasan hati ni. Ayat 23 Al-Jasiyah ni, Tuhan nak sebut pada kita, ini syirik lagi bahaya daripada menyembah benda lain yang luar daripada diri kita. Sembah patung, arca tertentu, ampu orang-orang tertentu dengan sebab nak dapatkan kebaikan ataupun benda-benda kepentingan duniawi dia. Tapi yang lebih bahaya ialah hawa nafsu yang liar. Walaupun zahirnya tak sembah apa-apa, tak buat apa-apa ritual pun, tak adalah pegang colok ke, tak ada. Dalam rumah dia pun tak adalah dia tampal gambar apa-apa pun tak ada. Cuma dia hanya membesarkan hawa nafsu dia. Jadi ini antara kesyirikan yang sangat perlu untuk kita berhati-hati. Sebab yang ni lebih besar kesannya. Sebab Tuhan sebut, apa kesan kalau ikut juga hawa nafsu ni? Apa kesan kalau layan juga syahwat ni? Khatama ala sam'ihi, kami tutup ataupun kami hilangkan fungsi pendengaran dia. Wa qalbihi, dan jantung hatinya tak berfungsi. Berdegup elok, telinga boleh mendengar, tapi kebenaran tertutup, hidayah terhalang. Ini ialah bentuk azab Tuhan kepada orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai kecenderungannya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, kami jadikan matanya seperti ada satu selaput yang menghalang pandangan dia daripada melihat kebaikan. Ghishawah ni ialah menyebabkan satu mata tu dia jadi kurang pendengarannya. Selaputlah yang kita boleh terjemah sini. Faman yahdihi min ba'dillah, sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala selepas daripada itu, maka itu termasuk daripada orang-orang yang mengambil pelajaran ataupun orang-orang yang insaf. Sebab tu benda tu penting. Sebab tu bagi saya cara untuk menyeimbangkan benda ni, kalau kita semua yang dah selalu datang masjid tu, kita ambil doa Nabi yang dah saya sebut tadi. Doa ni ada banyak riwayat. Kalau kita tengok dalam sebahagian riwayat daripada Abdullah bin Abbas, ada riwayat daripada Bukhari, ada riwayat daripada Muslim. Panjanglah riwayat-riwayat dia ni. Cuma saya nak sebutnya ialah doa ni untuk kita yang selalu datang masjid ni, kita kena minta pada Tuhan, kena sebut, kena hafal sikit doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa'azim li nura, wa'azim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura. Allahumma a'tini nura, waj'al fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri, wa nuran fi 'idhami, wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, wa habli nuran 'ala nur. Panjang sikit doa ni, tapi puas hati. Kalau tuan-tuan boleh amal, dia puas hati. Sebab kita minta semua sudut kepada Allah Ta'ala.
Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, lidahku bercahaya, pendengaran aku bercahaya, penglihatan aku bercahaya, bahagian atas aku bercahaya, bahagian bawah bercahaya, kanan bercahaya, kiri bercahaya, dalam diri aku bercahaya. Besarkanlah cahaya tu, agungkanlah diriku dengan cahaya itu, jadikanlah diriku keseluruhannya bercahaya, jadikanlah aku itu bahagian daripada cahaya. Berikanlah aku cahaya yang berterusan, jadikanlah otot aku, tubuh badan aku ni bercahaya, daging aku bercahaya, darah aku bercahaya, bulu-bulu yang ada di badan aku bercahaya, urat-urat dalam badan aku bercahaya, jadikanlah dalam kubur aku bercahaya, tulang aku bercahaya. Tambahkanlah cahaya tu, tambahkanlah cahaya tu, tambahkanlah cahaya tu, dan kekalkanlah aku menjadi cahaya di atas cahaya. Berjalan nak keluar rumah, pergi masjid, tuan-tuan boleh bayang, kita baca doa ni. Dalam Al-Quran, Tuhan sebut antara bentuk keberjayaan orang-orang yang dekat dengan suruhan Tuhan, menjauhi larangan Tuhan ni, disempurnakan cahayanya waktu dia meniti titian sirat tu. Sebab tu ada para ulama selalu berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kepada kami supaya waktu meniti tu dia cepat dan laju. Memang tak ada benda lain yang boleh kita usahakan untuk membentengi diri daripada syirik ni, khususnya syirik yang halus dan tersembunyi ni, melainkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa orang pergi masjid kena baca doa ni? Sebab waktu dia datang masjid, dia tak boleh jamin diri dia untuk tak kena syirik khafi. Ada orang dia datang masjid tapi dia rasa dia lebih baik daripada jiran dia yang tak pergi masjid. Itu masalah dia. Dia tengok rumah jiran kiri kanan semua gelap, rumah dia je yang pergi. Tiba-tiba dia syok sendiri, dia sedang melakukan kesyirikan walaupun nampak simple. Dia ujub dengan diri dia, dia rasa hebat dengan diri dia. Tapi kalau dia baca doa ni, dia keep balance balik ataupun dia neutral balik. Tapi syarat kena tahulah apa yang dia sebut. Ada orang dia baca, dia tak tahu apa dia sebut. Yang ni tak ada beza dengan burung. Yang ni perlukan sedikit kefahaman. Jadi untuk maintain diri kita ni supaya tak terjebak kepada kesyirikan. Sebab syirik ni orang tu sendiri pun tak perasan dia kena, melainkan hati yang sentiasa berharap supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada syirik tu. Jadi saya beri pada tuan-tuan dan puan-puan ni doa ni, boleh balik cek tengok. Ada sebahagian riwayat kata baca sikit je, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Habis itu 4 je minta. Tapi kalau riwayat yang komplit ni semua minta, atas, bawah, belakang, depan, dalam diri, darah, daging, urat, semua minta. Sebab syaitan dia boleh masuk dalam urat kita dan dia boleh hasut juga kita pun. Sebab tu minta pada Tuhan supaya laluan urat kita ni laluan yang bercahaya. Kolesterol banyak tak apa, tapi cahaya bagi ada. Kolesterol banyak ni, kalau mati dalam keadaan urat bercahaya pun padan, dapat syurga. Ni dah kolesterol pun banyak, cahaya pun tak ada, kelam dalam tu, tak ada apa guna. Jadi kalau kita tak mampu lagi untuk membaiki fizikal kita kerana kita ni berat sangat pemakanan, baikilah rohani kita menjadi rohani yang sihat. Jadi itulah kot sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan sambung muka surat 56 tu. Perbahasan seterusnya ialah riak. Untuk syirik ni kita dah selesai. Kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.